Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak bentangkan upacara tahunan dan pelaksanaan satu ajaran yang dinamakan Confucius. Okey. Pada setiap tahun pada malam musim sejuk, Maharaja Cina akan buat persiapan lah untuk upacara tahunan tersebut, dan ketika itu ada satu kota larangan di mana satu keluarga maharaja tersebut tinggal. Kota larangan itu memang tak boleh orang masuk dan dia ada pagar. Dan pada malam tu, pagar kota larangan tersebut akan terbuka dengan luas disebabkan nak jalani upacara tu. Dan pada upacara tu nak dimulakan, upacara ini dimulakan sebab ada perarakan. Okey, di mana perarakan tu nak mula, seorang maharaja akan duduk dalam satu kerusi. Kerusi tersebut akan diangkat oleh 16 orang bangsawan, dan kerusi tersebut bersalut dengan kain bersulam naga emas tau. Benang emas bersulam dengan naga emas, dan dibawa oleh 16 orang bangsawan untuk memulakan perarakan di selatan. Okey, perarakan tersebut melibatkan 2,000 orang termasuk putera, menteri, pegawai-pegawai. Semuanya akan berpakaian seragam yang berwarna-warni memimpin jalan perarakan tersebut melalui ibu kota besar. Dan jalan yang mereka lalui telah ditabur dengan pasir-pasir emas. Dan perarakan tersebut juga diikuti oleh orang-orang yang membawa bendera, iaitu spanduk. Dan spanduk tersebut dilukis atau ditulis dengan 28 buruj dan 5 planet dan 5 gunung suci. Dan akhirnya perarakan tersebut akan melalui satu pintu gerbang yang ada kursi pemerintahan kat situ. Kiranya diorang berarak, dan ada lagi satu pintu gerbang di mana ada kerusi di dalamnya, di selatan ibu kota tu lah. Dan kemudian lepas dah lalu tu, dia teruskan lagi dan nampak kursi pemerintahan tu diteruskan lagi perjalanan ke kawasan 4 batu persegi, Kuil Syurga. Kawasan 4 batu persegi tu, dia macam satu tempat lah, 4 batu persegi tu. Dan di dalamnya akan ada kubur nenek moyang maharaja turun-temurun ni. So maharaja dalam tu akan mengunjungi kubur nenek moyang beliau. Dan raja-raja ni akan pergi ke satu dewan, iaitu dinamakan Dewan Puasa, di mana beliau akan sucikan diri dia sebagai persiapan untuk tugas pada hari berikutnya. Kiranya dia macam itu adalah satu preparation lah untuk dia pergi Dewan Puasa tu dan sucikan diri dia. Dan sebelum subuh, beliau muncul dari dewan dan pergi ke altar. Dan sebelum subuh esoknya, maharaja ni akan muncul dari dewan puasa tadi, dan akan pergi ke satu altar. Altar tempat penyembahan. Bukan tempat penyembahan, tempat buat ritual lah. Macam satu tempat di mana ada 3 tingkat lagi. Macam dia tak ada bumbung sangat. Dia macam bukan dinding yang tutup. Jadi dia akan terdedah dengan langit. Tiga tingkat marmar lah. Selepas maharaja naik ke tangga altar ni, dia berbentuk mengelilingi tau. Dia macam round tau altar ni. Jadi mengikut fahaman mereka, itu adalah bentuk syurga. Daripada situ lah dia kata syurga dan altar tu tak ada siapa yang boleh pergi ke situ, sebab itu tempat maharaja tu je. Okey, seterusnya maharaja tersebut akan menyalakan hidupkan macam pelita tu, menyalakan sebatang tongkat. Lepas dia macam bakar colok tau. Bila diorang bakar, asap yang naik tu seolah-olah akan menyeru benda yang diorang rasa berkuasa yang tertinggi untuk mengambil bahagian dalam majlis tersebut. Maksudnya macam nak jemput kuasa tertinggi tersebut join diorang punya ritual. Maharaja akan diletakkan di atas kemenyan altar. Ada altar kemenyan. Lepas tu ketika itu ketua korban telah dipilih dengan teliti. Ketua korban ni apa? Untuk korbanan. Ketua korban tu adalah lembu. Seekor lembu muda dan bebas daripada cela. Itu syarat-syarat dia.
Lepas tu lembu tersebut telah disembelih dan dimasak malam sebelumnya. Okey, malam sebelum ritual tu lembu tu dah siap-siap pilih, dah siap-siap cek, dah siap-siap masak untuk dijadikan, untuk dihidangkan pada upacara malam tu. And then Maharaja mengambil sekeping daging dan meletakkan di hadapan tahta. Okey, ketika itu Maharaja tu dia macam letak duduk macam tu je lah, duduk, and then diambil sekeping daging dan letak di hadapan tahta. Maksud dia letak itu adalah untuk kepingan daging untuk nenek moyang dia yang telah diletakkan bersama untuk makan bersama, macam nak hidang sekali lah kan. Okay, dia akan makan juga. Maharaja tu akan makan juga. Dan dia akan makan 9 kali suapan. Dan suapan yang ke-9 adalah suapan sebagai tanda perpisahan. Dan kemudian dia akan turun tangga altar dan dilihat dari bawah, dia turun altar tu, and then daripada bawah dia nampak bahan-bahan tersebut, macam persembahan-persembahan yang dia bagi korban apa semua tu dibakar dalam cangkir biru dan mangkuk. Cangkir ni maksudnya macam tempat seperti mangkuk juga, okay, akan dibakar macam tapi dia saksikan kebakaran tu daripada bawah lah. Okey, masa Maharaja tu buat ritual tu, dia akan diiringi dengan bunyi-bunyi seruling, gong dan batu-batu muzik. Batu-batu muzik yang bergema sekitar altar. Kiranya orang-orang rakyat-rakyat semua ni dia akan macam main-main lah untuk macam nak gimmick. Macam tu lah. Lepas tu bukan itu saja, bukan ada muzik je. Upacara tersebut, lepas buat upacara pun ada penari yang menari untuk menyambut juga upacara tu. Ritual ini daripada Book of Rites, iaitu salah satu daripada buku 5 klasik. Kebajikan sesebuah negara yang mengamalkan Confucianism adalah bergantung kepada Maharaja menjalankan ritual tersebut ataupun tidak. Maharaja hendaklah memastikan bahawa urusan manusia disimpan dengan harmoni. Dari sini kita nak kenal pula upacara-upacara Maharaja ni. Upacara yang dilakukan oleh Maharaja menandakan kembalinya kekuatan yang melambangkan langit dan matahari yang kelihatan selepas musim sejuk. Kiranya dia macam nak buat satu upacara setiap kali lepas musim sejuk, dia nak kononnya kembalikan kekuatan lah, nak tengok matahari dan langit. Iaitu musim sejuk adalah digelar Yin dalam Confucius. Musim sejuk akan datang musim bunga dan sampai ke musim panas. Okay, ketika pada musim panas tu, Maharaja akan buat upacara di sebelah utara pula. Dia berbeza tau, dia kepercayaan Confucius ni ada musim sejuk, ada musim panas. Jadi bila musim sejuk, upacara di selatan. Kalau panas, upacaranya di musim panas, upacaranya di utara. Di utara pun ada altar juga. Altar di tempat utara tu berbentuk persegi, bentuk bumi, dan warna jubah persembahan kapal yang digunakan adalah kuning. Tadi masa dekat selatan dia ada biru, ada warna-warni kan. Tapi ini upacaranya warnanya semua kuning sahaja. Dan persembahan itu tidak dibakar. Macam tadi dibakar. Dan pengorbanan Confucianism. Okey. Ada 3 jenis pengorbanan ketika upacara Maharaja. Okey, pengorbanan tersebut terbagi pada 3, iaitu great, medium dan small. Ada jambatan kerajaan, iaitu lembaga ritual yang mengendalikan semua peserta. Okey, ritual ni ada orang yang mengurus dia, ada manager dia. Jadi manager dia ni akan daripada jabatan kerajaan, iaitu lembaga ritual yang mengendalikan semua peserta. Daripada Maharaja sehingga pemuzik akan melakukan tugas mereka yang dikendalikan oleh manager ni. Seterusnya saya pergi kepada ritual keluarga. Okey, Maharaja adalah ketua imam negara. Keluarga ada imam tersendiri, iaitu bapa lah ketua keluarga kan. Okay, seterusnya orang Cina akan memberi penghormatan khusus kepada nenek moyang mereka sebelum masa Confucius. Yang keempat, menjadi tanggungjawab bapa untuk buat pengorbanan, dan ada yang melaporkan perkara keluarga di tempat suci ini. Okey, siapa yang melaporkan adalah anak sulung atau isteri dalam keluarga tersebut. Dalam dewan persembahan tersebut ada 4 altar yang ada tablet nama nenek moyang.
Okey, setiap pagi ketua keluarga akan melawat keluarga untuk melaporkan perkara keluarga tersebut macam saya cakap tadi. Dan yang ketiga, dewan ini digunakan juga untuk acara-acara seperti perkahwinan. Dan bentuk upacara keluarga ini bervariasi bermacam-macam pada waktu dan tempat yang berlainan.